Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung lagi kelas pengajian tafsir kita pada hari ini. Dengan segala limpah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, kita mempraktikkan maksud syukur yang sebenar, iaitu mensyukuri apa nikmat yang telah Allah berikan tanpa kita merungut dan juga tanpa kita pedulikan apa yang tak ada pada kita. Syukur yang sebenar ialah dengan mensyukuri apa yang kita ada dan tak rasa nak tengok apa yang kita tak ada, tak rasa nak komplain apa yang kita tak ada, ataupun tak rasa nak komplain dengan apa yang orang ada. Kita syukur dengan apa yang kita ada. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala insya-Allah la azidannakum wa in yakum Allah la syakartum la azidannakum. Kamu syukur, aku tambah kepada kamu nikmat-nikmat yang besar kepada kamu. Kalau kamu kufur pada aku tambah lagi. Inna azabi lasyadid. Allah kata azab aku pedih untuk kamu. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, kita sedar bahawa kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk memudahkan urusan kehidupan kita. Agama dia tak menyusahkan kita. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah kata kami tak jadikan pada kamu ni agama yang haraj, yang akan menyusahkan kamu, tak ada. Bahkan agama tuan-tuan, dia melarang kita daripada mohon Allah hantarkan musibah, kesusahan, berpanjangan. Agama tak bagi. Kita doa pada Allah, Allah kalau boleh aku ni Allah, bila bertimpu-timpu musibah kena kat aku supaya aku selamat pada hari akhirat nanti. Dunia ni timpu musibah tak apalah, yang penting akhirat aku lepas. Doa macam tu. Allah ni dia beri musibah pada manusia, tapi manusia tuan-tuan, dia tak boleh doa pada Tuhan supaya kena musibah setiap masa. Dan dengan beranggapan musibah itu bila datang berterusan pula, dia akan bahagia pada hari akhirat lah, sebab dunia dah kena musibah dah. Tak, agama tak izin kita doa macam tu. Kan? Nabi dia pernah marah satu orang sahabat, yang ada sahabat lain sebut dekat Nabi, kawan seorang ni betul-betul musibah kena dekat dia. Bila Nabi SAW ziarah dia kan, dalam hadis sebut tentang anna Nabi SAW dia ziarah, dia ra'a Nabi SAW rajulan qad sara misal farah. Nabi ziarah satu orang sahabat ni kata Nabi tengok kawan ni, lelaki ni sara misal farah, dia betul-betul kena susah. Betul-betul orang kata dah jatuh ditimpa tangga. Sudah jatuh ditimpa tangga pula. Nabi kata pada dia, hal kunta tad'u Allah bi syai'in aw tas'alu iyyah. Nabi kata, kau ada doa apa-apa tak pada Allah Taala sampai betul-betul musibah kena pada kau ni? Dia kata kepada Nabi, kata ya Rasulullah, kuntu aqul Allahumma ma kunta mu'aqibi bi fil akhirah
fa'ajilhu li fid dunya. Kata Rasulullah, aku doa pada Allah, Allah kalaulah musibah yang aku, kalaulah akhirat ni bagus untuk aku, akan musibah dekat dunia ni kan. Timpakanlah aku musibah tanpa henti supaya akhirat aku bahagia. Dia minta ke Allah macam tu, supaya Allah timpakan musibah agar akhirat dia bahagia. Nabi tegur, Nabi kata kepada dia, subhanallah, Nabi kata maha suci Allah, subhanallah. Nabi terkejut. Subhanallah ni maksud dia maha suci Allah. Tapi konteks subhanallah Nabi ni terkejut. Maha suci Allah, subhanallah, terkejut. Nabi kata la tastati'hu wa la tuti'hu. Nabi kata jangan sebut macam tu. Nabi marah sahabat ni, jangan sebut macam tu. Nabi kata fahal qulta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Nabi kata, kan aku dah ajar doa pada kamu, aku dah baca banyak kali doa pada kamu, para sahabat semua. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan kami, jadikanlah kami ni punya fid dunya hasanah. Dunia kami ni baik. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat kami pun baik. Wa qina azaban nar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Tuan, agama tuan, dia tak ajar kita supaya doa kena musibah setiap masa. Orang nampak kita, bertimpa musibah kau aku ni orang soleh biasalah. Tak ada tuan. Agama tak ajar kita jadi orang yang doa pada Tuhan supaya kenakanlah musibah setiap masa ke aku, supaya aku bahagia akhirat. Tak. Musibah memang Allah akan uji. Bahkan memang ada orang yang ditimpa musibah setiap masa, memang ada. Tapi untuk kita berdoa macam tu supaya kena musibah setiap masa, dia buat syok-syok tu, Nabi tak bagi. Agama tak izin macam tu. Sebab agama dia fitrah. Ada masa kita kat bawah, ada masa kita kat atas kan. Ya Allah kata al-yawm nudawiluha bainan nas. Kami gilirkan hari-hari untuk kamu rasa di bawah, di atas, depan, belakang, hari susah, hari senang. Kita rasa. Jadi agama ni dia ada fitrah, dia ada norma dia. Kita tak boleh nak doa pada Tuhan supaya susah setiap masa, hantar musibah setiap masa supaya akhirat kita bahagia. Orang yang beranggapan macam tu, tanggapan dia salah sebenarnya. Nabi ajar doa kita yang kita baca banyak dalam solat kan. Dalam riwayat beberapa para sahabat, saya pernah baca dulu, para sahabat meriwayatkan bahawa doa yang paling banyak Nabi baca dalam riwayat Nabi, dalam riwayat cerita para sahabat dengan Nabi ni, sahabat saya Anas bin Malik, dia kata, sahabat saya Anas bin Malik, dia sebut bahawa doa yang paling banyak dia dengar Nabi baca ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, kita mesti doa pada Tuhan supaya dunia kita ni jadi dunia yang beri kebaikan kepada kita, akhirat pun kebaikan pada kita, dan selamatkanlah kami ya Allah daripada api neraka Engkau wahai Tuhan. Tu doa yang kita baca Rabbana atina fid dunya. Jangan doa macam Nabi dididik para sahabat. Sahabat dalam proses didikan lah. Jangan kita sebut pada Allah Ta'ala, Allahumma la kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjalhu li fid dunya kan. Tuhan, kalaulah musibah, Tuhan musibah ni timpakan ke musibah panjangan supaya selamat aku dekat dengan di akhirat. Tak macam itulah kita agama suruh kita. Memang kita tahu ada orang yang berpanjangan musibah dia, tapi untuk berdoa agar timpakan musibah panjangan tidak disuruh oleh agama Tuhan Jalla wa Ala. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang membaca lagi dalam tafsir suratul Baqarah tentang kisah-kisah orang-orang Yahudi Bani Israel pada ayat-ayat yang ke-72. Hari ini insya-Allah kita akan baca. Setelah pada kelas yang lepas kita baca satu peristiwa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ni, yang lepas tuan, kuliah kita yang lepas kita belajar tentang bagaimana Yahudi Bani Israel mereka ni menyusahkan syariah agama Tuhan, yang Allah jadikan agama ini kemudahan dalam fiqh. Dan kita telah hurai pada kelas yang lepas. Tuan-tuan kena perhati kuliah lepas tuan-tuan, tengok balik, tanya pada orang yang hadir, kenapa kita sebut fiqh agama ni dia kemudahan demi kemudahan demi kemudahan. Bila ada kemudaratan yang menghalang, agama bukan nak beratkan lagi fiqh tu untuk ditunaikan. Tak, agama makin memudahkan fiqh tu. Salat dalam keadaan sakit lebih mudah. Puasa yang tengah sakit dipermudahkan Tuhan. Tengah-tengah musafir dipermudahkan salat.
diberi pilihan tentang puasa kan. Nabi bermusafir, Nabi ada sahabat yang puasa, Nabi tak marah. Yang tak puasa pun Nabi tak marah. Tiba-tiba ada sahabat yang berpuasa tu dia pengsan. Sampai orang lain kena papah dia. Nabi kata laisa fil khair as-saum fi safar. Nabi kata bukan kebaikan puasa tengah musafir ni. Ada orang dia keras tanpa baca dalil para fuqaha baca macam mana. Dia baca literal je, dia baca surati dia ada tu. Dia kata ni bukti bahawa haram puasa masa musafir. Oh tuan-tuan, bukan macam tu kita nak bahas dalil tu. Tuan baca kalimah para fuqaha yang mujtahid, macam mana mereka bahas hadis tu. Hadis tu dia beri pilihan. Bermusafir ni tuan-tuan, Allah beri kelonggaran tak payah puasa tak apa. Tapi kalau kita rasa tak susah musafir kita tu, sakat duduk dalam aircon kereta, jalan pergi KL 2-3 jam, jam pun tidak, kereta pun Mercedes-Benz, naik X50, potong X70, punya sejuk, punya hebatnya kereta. Takkan tuan-tuan nak puasa? Puasa lah macam biasa, tak ada masalah. Para fuqaha bahas. Sebab Nabi dalam hadis, Nabi puasa. Cumanya bila ada kawan tu mudarat sampai pingsan, Nabi kata dah musafir ni ada kelebihan buka lah puasa. Jangan sampai menyusahkan orang. Maknanya kalau kita berpuasa tu menyusahkan kita, musafir ada kerja banyak, ada urusan banyak kan. Kerja berat kita kena buat. Kalau kita rasa menyenangkan kita untuk berbuka, kita berbuka. Tapi kalau rasa tak nak berbuka puasa sebab kita rasa larat, kita rasa kuat, tak mengapa bagi urusan tak menyusahkan orang lain, afdal puasa, teruskanlah puasa. So benda tu pilihan, bukanlah. Tapi tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan, agama ni dia memudahkan dalam hal rukhsah, dalam banyak fiqh, dalam banyak ibadah gitu. Allah beri satu item, satu perkataan rukhsah fi salat, rukhsah fi saum, keringanan demi keringanan demi keringanan. Sampai nak masuk hutan nak berburu pun pakai boot tebal pun ada bab sapu atas khuf masa ketika berwuduk. Makin memudahkan. Kalau kita kita susahkan fiqah tu, kita akan jadi macam Bani Israel pada cerita yang lepas. Allah suruh sembelih lembu betina, cari lembu betina banyak, cari lembu betina, sembelihlah. Dia pergi tanya lembu nak warna apa, lembu yang digunakan untuk bajak sawah ke macam mana, lembu yang kecil ke besar, tua ke muda. Akhirnya sebab mereka bertanya-tanya macam tu, bertanya boleh, tapi bukan bertanya untuk menyusahkan syariah yang dah sedia mudah. Tanya-tanya, Tuhan berat kan. Sesiapa yang banyak bertanya atau yang banyak menyusahkan fiqah dia, tuan, Allah akan beri susah pada kita. Allah akan beri susah pada kita. Kita dalam fiqh, agama tak bermaksud untuk menyusahkan kita dalam fiqah ni. Kan? Yang Allah nak uji kita dalam bentuk ujian susah ni ialah perjuangan dakwah dan juga mujahadah kita. Yang ni Allah uji susah lah. Tak senang kan. Sebab tu para sahabat dalam dakwah berdarah-darah mereka nak membayar harga syurga Tuhan, syahid dan sebagainya. Okey, tuan. Kelas lepas kita dah baca macam mana orang Yahudi mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah suruh, ayat 67 pada kelas lepas kan. Allah suruh mereka sembelih lembu. Dan hari ini insya-Allah kita akan baca ayat yang ke-72 tu. Ayat ni tuan-tuan, 72 ni. Ayat ni, wa idh qultum a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idh qultum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. 72. Dan ingatlah ketika kamu membunuh satu nyawa. Dan ingatlah ketika kamu membunuh satu nyawa. Allah Subhanahu wa taala dia bunuh satu orang manusia. Maka kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tetap melahirkan apa yang kamu akan sembunyi, apa yang kamu sedang sembunyikan. 73, maka kami yakni Allah berfirman,
Pukullah si mati itu dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih. Mereka pun memukulnya dan ia hidup kembali. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahami. Baik, tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tuan-tuan, sepatutnya tuan-tuan, ayat ni dia muncul awal sebelum kita baca kisah tentang sembelihan anak lembu yang diberat-beratkan pertanyaan dia pada ayat yang lepas. Kita baca pada ayat yang lepas tuan, ayat yang ke-68 67 kan. Wa in qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah suruh Nabi Allah Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu supaya sembelih lembu. Tuan-tuan, sebenarnya kenapa Allah suruh sembelih lembu? Sebab Allah suruh sembelih lembu tu sebab apa tuan? Sebab nak cari pembunuh satu orang Bani Israel yang membunuh pak saudara dia sendiri. Cerita tu pada ayat yang ke-72. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kamu membunuh satu manusia. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Lepas kamu dah bunuh tu, kamu saling tuduh menuduh. Siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh ni? Allah ni wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah tahu apa yang kamu sembunyikan. Tuan-tuan, sepatutnya cerita yang ayat 72 ni dia muncul sebelum ayat yang ke-68 tu. Tapi dia muncul selepas. Sebab kan Allah suruh sembelih sebab apa? Kerana syarat nak tahu siapa yang bunuh ni, Allah suruh sembelih lembu. Allah suruh sembelih lembu. Tuan-tuan boleh jawab tak? Kenapa lembu? Bukan unta ke? Kenapa kan? Boleh jawab tak? Setakat kita belajar ni. Kenapa kan? Kenapa Allah pilih lembu? Kenapa kan? Tuan, saya tengok ada satu orang artis ni tuan. Dia dakwa dia baru berhijrah. Dia pakai niqab. Dalam TV pun dah boleh berceramah tentang agama dah. Baru hijrah minggu lepas. Dah boleh ceramah agama. Tuan-tuan belajar berapa lama kat masjid ni? Tuan ceramah? Tuan ceramah kan? Tuan jawab kenapa kan? Apa Allah suruh sembelih lembu? Bukan unta, bukan kuda, kenapa kan? Saya tengok artis tu baru masuk macam baru bertaubat minggu lepas. Tiba-tiba muncul ke FB dengan dia punya power ke tunang apa. Cakap pasal agama, wah hebat ni. Tetapi cakap kadang tak bagi ke dia lah. Kadang merepek juga. Kadang kalau bukan kita punya profession, jangan cakap pun tak. Tak cakap pun tak apa. Kalau nak berniaga je lah kat FB tu. Tak cakap pasal agama pun tak apa. Sebab kalau cakap pun dia tak belajar secara khusus, kita akan salah nanti. Dia berat untuk orang nak menanggung ke tu. Tak apa lah kita bagi ke dia. Tapi dia berani kan. Tu belajar kat masjid setiap hari. Kuliah usah-usah apa saya tengok kat FB kan. Takkan tak boleh ceramah. Artis seminggu masuk seminggu taubat dah boleh ceramah kat FB. Tu kan tak boleh ceramah lagi. Setakat kita belajar tuan-tuan, kenapa lembu? Bukan sembelih lain. Kenapa lembu tuan? Saya rasa tuan-tuan tahu, cuma tak nak jawab kan. Tak tahu kan? Sebab lembu ni Bani Israel pernah sembah dulu. Dulu mereka pernah sembah, saya baca cerita kan. Dia pernah sembah lembu yang Musa As-Samiri yang jahat tu. Mereka pernah sembah anak lembu. Jadi untuk nak hina balik binatang sembahan mereka tu, Tuhan suruh sembelih lembu. Supaya tak nak bagi mereka rasa lembu ni Tuhan lagi. Sembelih, tak ada apa-apa lembu, sembelih juga. Dan sampai hari ni syariat sembelih lembu ni kita kena buat. Sebab Al-Baqarah ni ada kaum Bani Israel angkat binatang sebagai jenuan Tuhan. Sampai hari ni, saya mohon maaf kalau ada kaum-kaum tertentu dengar. Sampai hari ni ada orang dia jadikan lembu ni jenuan Tuhan. Lembu tu kita sembelih lembu sebab lembu bukan jenuan. Tak ada apa-apa lembu ni, sembelih. Daging dia sedap, kita makan dia. Sampai saya tengok ada kulit lembu pun kita goreng, buat kuih, buat ni snack. Ambil tengok kan, sembelih kan. Makan lembu tu bebas. Bukan Tuhan, bukan apa. Tuan jangan takut pada agama orang kata kami nak berjuang supaya lembu dihormati. Tuan jangan takut, tuan lawan. Kita akan berjuang habis-habisan untuk agama ni kalau ada orang yang nak jaga marah lembu ni. No, tak ada. Dulu masa saya sekolah dulu kan ada sekumpulan orang daripada kaum Hindu.
Dia marah kita buat sembelihan kat sekolah sebab ada pelajar Hindu kat sekolah. Kami tak tahu apa pun tu. Saya budak sekolah kita ikut je lah cakap orang kan. Dia kata macam pesta besar-besaran lah, apalah, buat sembelih lembu Tuhan kami, dia kata. Yang awak pergi berak tengah-tengah jalan tu, buat apa pesta ponggal ke benda bersepah jalan raya kita ni, bukan pesta bukan ganggu hak orang awam tu. Kita buat dalam sekolah. Islam ni agama rasmi negara kita ni. Agama rasmi negara kita ni. Tengok kat luar negara tu, orang-orang Islam yang minoriti dalam negara dia sendiri ditindas. Awak minoriti dalam negara orang Islam, tak pernah kami tindas. Dapat hak dipanggil taukil lagi. Taukil. Kita panggil dia bos lagi. Tak apa, tak ada siapa tindas kamu. Kena syukur sikit duduk dalam negara orang Islam. Masa tak tindas kamu. Kami ni duduk dalam negara majoriti kafir, orang kafir, ditindas. Dinafikan hak tudung, dinafikan hak itu, dinafikan hak tutup aurat. Walaupun di warga negara sendiri, tuan tengok kat Britain kan, dulu. Orang Islam Britain yang dinafikan hak, ditindas. Di China, kaum Uyghur ditindas. Awak ni duduk dalam negara orang Islam, jadi toke, kau hasil masuk negara punya banyak. Jangan cakap lah. Syukur yang tu. Kita, umat Islam dalam negara ni, hormat semua orang. Allah suruh sembelih lembu. Sebab dulu Bani Israel pernah angkat lembu sebagai Tuhan. Jadi nak bagi hina lembu tu balik, sembelih. Sebab kena sembelih kan? Okey, sebabnya sebab tu ada pada ayat selepas, ayat 72. Ada satu orang Yahudi Bani Israel. Dia ni ada seorang pak dara, pak saudara dia, ada banyak harta. Pak dara dia kematian anak-anak. So anak-anak betul mati semua, meninggal. Dia ada anak saudara seorang yang sulung, yang akan mewarisi harta dia. Anak saudara ni pak menakan dengan anak menakan ni kan. Orang pedami pak menakan. Ni pak dara dengan anak saudara. Bukan anak dara, anak saudara. Dia tunggu pak dara bila nak mati pak dara aku ni. Aku nak bolot harta ni. Tak mati-mati. Dia bunuh. Iaitu cerita dia. Dia bunuh dan dia letakkan mayat pak saudara dia tu di tengah-tengah kaum yang ramai Bani Israel, supaya setiap kaum ni tuduh kaum tu akan membunuh sebenar lelaki yang banyak harta tu. Sebenarnya yang bunuh tu anak saudara dia. Anak saudara dia angkat kes tu, bawa mayat tu, dia macam nak bagi orang semua jangan tuduh dia. Dia bawa mayat tu tengah-tengah kaum dan dia lapuk pada Nabi Allah Musa dulu. Aduh, pak dara aku ada orang bunuh pak dara aku. Tuan-tuan. Hal itu menjadikan Nabi Allah Musa alaihi salam tampil untuk mengadili kes, untuk cari siapa yang bunuh Bani Israel seorang ni. Siapa yang bunuh, tuan? Okey, tuan. Cerita tu ada pada ayat 72 ni. Yang Allah kata, wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh satu nyawa, satu manusia. Kamu tu merujuk pada ramai bangsa Yahudi ni, ada seorang tu bunuh pak dara dia. Sebab apa? Sebab nak mewarisi harta. Nak mewarisi harta. Dan sebenarnya kalau hari ni kita dengar kes-kes orang bunuh orang sebab nak harta, tuan, bukan hari ni baru berlaku benda tu, tuan. Bukan hari ni baru berlaku. Dia berlaku sejak zaman Nabi Allah Adam lagi. Anak-anak Nabi Allah Adam alaihi salam. Habil Qabil, yang dikatakan nama dia Habil Qabil itulah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebut tentang cerita watlu alaihim naba abna Adam. Ceritakan kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah anak-anak Adam. Yang mana Allah suruh mereka sembelih korban untuk nak tengok siapa punya korban yang paling ikhlas. Untuk nak mengahwini adik perempuan mereka. Zaman tu tak ramai anak-anak Adam ni dikahwin adik-beradik. Sebab manusia belum berkembang ramai lagi kan. Siapa yang boleh mengahwini adik perempuan ni yang agak cantik kan. Lepas Allah dah tentukan siapa yang berhak dengan sembelihan tu, Qabil ni dia bunuh si Habil ni sebab nak kahwin dengan orang yang adik yang dia suka. Dia bunuh. Dan ketika mana pembunuhan tu berlaku, Habil ni sewaktu abang dia kata inni la aqtulannak. Innama yataqaw inni qala la aqtulannak. Kata abang dia, aku akan bunuh kau.
Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil jawab, Allah ni dia menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Maknanya korban tu dah kes tu, dia punya korban yang Allah pilih. Dia lah patut kahwin. Kan? Qabil ni tak puas hati, dia kata aku nak bunuh kau kalau macam ni. Tetapi Habil jawab apa kan? Ni cerita pembunuhan ni. Dia jawab apa kepada abang dia? Dia kata la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Dia kata kalau kau nak bunuh aku, angkat tangan kau nak bunuh aku sendiri takkan bunuh kau. Aku takkan lawan, nak bunuh aku bunuhlah. Inni akhafullah rabbul alamin. Aku takutkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai keseluruhan alam yang ada. Dan Habil ni dia kata, abang kalau kau nak bunuh aku, kau bunuhlah bang. Aku tak bunuh kau balik. Aku tak lawan. Cerita pembunuhan pertama yang berlaku dalam dunia ni sebab nak berebut. Bunuh. Berebut orang, bunuh. Berebut makwa, bunuh. Berebut perempuan, bunuh. Berebut harta, bunuh manusia ni tuan. Hari ni dia berlaku dan sebenarnya dia lama dulu dah berlaku pembunuhan sebab itu. Tapi menariknya Habil ni dia kata aku takkan bunuh. Dia ada isyarat dalam agama ni tuan-tuan. Kalau kita tak ada apa yang kita nak pertahankan, yang nak bunuh kita ni Muslim sendiri, kawan kita kan. Kita pula dah umur 78 tahun. Anak-anak pun dah besar, dah ada rumah sendiri, isteri pun dah meninggal. Rumah pun seorang-seorang, tak ada orang nak jaga dah kan, anak-anak jauh kan. Kita pun dah ada sakit, gaut, macam-macam sakit ada. Ada kawan kita datang nak bunuh kita. Kita dituntut, kita tak payah lawan pun tak apa. Sebab tak ada apa yang nak pertahankan. Dan Habil ni, dia tak ada apa yang dia nak pertahankan. Dia kata kalau kau nak bunuh aku, kau bunuh lah. Aku tak ada masalah apa. Aku takkan balas sebab aku takut Tuhan yang melindungi seluruh alam. Pada hari ni tuan-tuan, kita adalah hukum para fuqaha bahas kan, diharuskan lah. Taklah sampai diwajibkan kau bunuh aku, tak ada. Kalau kita ada orang yang kita nak pertahankan, kita kena balas, kita kena pertahankan diri kita. Sampai mencederakan orang tu pun tidak mengapa. Ikut undang-undang macam mana kan. Tapi tuan, jika kita ni satu orang yang tak ada apa-apa kita nak pertahankan, kita pun berumur dah kan. Ada orang nak bunuh kita, gasak dia kan, tak payah balas tak apa. Tuhan bagi kita syurga insya-Allah. InsyaAllah. Tapi kalau kita nak pertahan diri pun tak ada masalah. Dia pilihan. Tapi Habil ni sebab tak ada apa-apa yang nak pertahankan, dia kata abang kalau kau nak bunuh aku, kau bunuh lah. Aku takutkan Allah Ta'ala, aku takkan lawan. Dia bagi syarat dia tak nak lawan. Bani Israel ni dia bunuh pak dara dia sebab nakkan harta. Dia bunuh pak dara dia. Ya? Dan ketika tu dia letakkan mayat dekat tengah-tengah kaum, dia bawa kes kat Nabi Allah Musa seolah-olah dia bawa kan. Sebab tu kan, hari ni wallahualam betul lah tindakan polis tu. Polis untuk hari ni, tindakan yang betul yang saya pun sokong ialah siasat siapa yang lapor tu dulu. Dia pergi balai nak laporkan kes, rumah saya kena rompak cik. Rumah awak kena rompak. Siasat yang lapor tu dulu. Kadang-kadang dia nak elak, kadang-kadang dia rompak rumah dia sendiri. Dia nak harta laki dia ke, dia kata ada orang bunuh laki saya kat rumah saya. Dia pun nangis-nangis, sedih-sedih. Rupanya dia yang bunuh sebab dapat insurans laki dia. Kan? Sebab tu tuan, kalau ada orang lapor pembunuhan ni, saya rasa polis pun tahu siasat yang lapor tu. Nabi Allah Musa alaihi salam, bila anak saudara ni, dia yang bawa kes ni kat Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa dia tak pilih, dia siasat yang bawa kes ni siasat. Dan dia nafikan, dia kata aku tak bunuh, bukan aku yang bunuh. Dan dia kata kaum tu, dia tuduh kaum ni. Sebab apa tuan? Sebab nak bagi kaum terlaga. Engkau yang bunuh, engkau lah. Sebenarnya dia yang bunuh. Sebab nak dapat mewarisi harta. Allah Subhanahu wa taala dia suruh Bani Israel, jika nak tahu siapakah yang bunuh kaum, siapakah yang bunuh pakcik seorang ni, Allah sebut pada ayat yang ke-67, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah suruh Nabi Allah Musa, wahai Musa, kalau engkau nak tahu siapa yang buat pembunuhan ni, arahkan Bani Israel untuk sembelih lembu. Syarat dia sembelih lembu. Lepas tu qalu atattakhiduna huzwa. Mereka tanya, lembu yang umur berapa? Itu yang start tanya tau.
Itu tanya umur berapa, ni tanya warna apa. Ni nak tanya lembu yang bajak sawah ke yang tak bajak sawah. Dia tanya macam-macam. Yang Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan cerita ni pada ayat yang sampai yang ayat yang ke-71 kan. Kita baca pada kelas yang lepas. Jadi cerita dia sebenarnya ada pada ayat 72 tuan. Sekarang ni isu dia kenapa tak awalkan cerita pangkal tu. Allah ke belakang kenapa tuan? Saya dah pernah jawab sebelum ni satu pandangan ahli tafsir yang saya ingat pandangan tu bagus. Menjawab soalan ni, kenapa Quran ni cerita tak tersusun. Tak tersusun cerita dia. Kisah Nabi Allah Musa alaihi salam patut mula dengan cerita dia dilayarkan oleh ibu dia dekat batang sungai. Tapi cerita Nabi Allah Musa ni mula dalam Quran, dia belah lautan Bani Israel ajak lagi. Tiba-tiba muncul dalam surah Al-Baqarah. Tak cerita dia berdebat dengan Musa macam mana, dia dibesarkan dalam istana Fir'aun macam mana kan. Macam mana Fir'aun bunuh bayi-bayi Bani Israel kecuali seorang bayi dia yang dia tak mahu dibunuh, yang bini dia nak. Patut cerita yang tu tak tersusun cerita tu. Antara pandangan yang menarik yang saya nak ulang tuan ialah para ahli tafsir tahu Quran ni dia kitabul huda, dia kitab petunjuk yang mementingkan pengajaran. Dia bukan buku novel yang dicipta dengan bab 1, bab 2, bab 3 tak. Nak ceritakan daripada A sampai Z, saya dilahirkan pada tahun sekian-sekian, tak. Dia buku pengajaran. Pengajaran yang ada pada ayat ni muncul dulu. Pengajaran kisah ni, pengajaran dia ada pada ayat ni, ayat tu muncul dulu. Dia kitabul huda, dia kitab petunjuk. Kitab pengajaran yang besar untuk umat, bukan buku novel untuk kita baca daripada chapter 1 sampai chapter 11 ke, tak. Dia kitabul huda, dia kitab petunjuk kan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut Quran ialah dia hudan wa busyra lil muttaqin, petunjuk dan juga khabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa. Quran tuan-tuan dia kitab petunjuk umat. Kitab petunjuk umat. Ada sahabat saya baru-baru ni dia ada masalah, dia kena gangguan makhluk halus ni. Dia kata lepas aku kena gangguan tu aku nak baca Quran pun aku rasa macam tak boleh nak baca kata. Saya punya wife pun nak baca Quran pun tak boleh macam. Saya kata kat dia, baca Quran sebab apa? Sebab apa baca Quran? Quran ni tuan, syaitan ni dia tengok kita baca Quran sebab apa? Dia tahu tak sebab apa kita baca Quran? Kita baca Quran sebab takut kat dia, bukan takut kat Allah. Kita tuan-tuan baca Quran sebab memang rutin kita baca Quran, kita baca Quran. Dah nampak hantu pun nak baca Quran, ingat hantu tu takut? Ingat dia takut? Dia tahu kita punya jiwa baca Quran pun bukan sebab Tuhan. Apa takutkan dia? Takutkan hantu. Itu yang kita baru nak baca dah tertidur. Tak betul tak? Sihir ni tuan-tuan, kalau dah masuk dalam, jadi kalau dah benda gaib, jin dan benda, kalau dah masuk dalam badan kita, dia akan jadikan kita malah baca Quran. Kita baca Quran, kadang kita tertidur. Kita macam tak boleh baca. Ada sahabat saya tak boleh baca Fatihah. Dia kena sihir. Masuk dalam badan, dia tak boleh baca Fatihah. Dia memang khayalkan kita. Dia khayalkan kita punya akal, dia khayalkan. Tapi saya tanya pada dia, baca sebab apa Quran? Selama ni rutin kan tak bacaan Quran sebab beribadah pada Allah ke? Rutin kan tak? Tak rutin kan? Dan nampak hantu pun nak baca. Ingat hantu tu takut? Tak tuan, saya pengalaman saya tuan-tuan dalam kereta sahabat saya, bini dia, wife dia kena hysteria kan. Dia pegang peluk kuat saya drive kereta ni nak bawa pergi masjid. Dia kata ada ustaz tu ada ustaz tu rumah dekat dengan masjid, dia ruqyah orang. Bawa naik kereta Nazar yang besar tu kan. Nazaria yang besar, macam kapal angkasa gitu. Besar. Saya bawa nak pergi masjid tu. Dia kata, bini tengah berontor ni, tengah meraung. Dia kata ada CD Quran, buka cepat CD Quran surah apa, buka cepat. Saya pun pasang, tak tahu ni pasang. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Dalam kita baca. Tuan-tuan, hantu tu baca lagi lancar pada CD tu. Betul. Hantu yang tengah masuk dalam bini dia baca alhamdulillah. Dia buat dia mengejek. Bukalah kuat lagi. Dia tak takut tuan-tuan. Dia tak takut. Dia takut pada apa? Dia takut pada hati kita yang takutkan Tuhan lebih daripada setan gondol tu. Dia takut yang tu. Kita baca pun sebab takut dengan dia. Tak dia apa? Dia mesti dirutinkan. Sebab tu para pengamal ruqyah ni, dia sentiasa rutinkan bacaan-bacaan tu. Dia tengah-tengah tak ada masa apa-apa, dia duduk, dia turunkan ayat manzil, dia baca. Dia bukan nak apa dah, dia sebab nak menundukkan diri dia kepada supaya dia pupuk perasaan takutkan azab Tuhan jauh lebih besar.
Dia bukan takutkan apa tak? Dajjal pun tak ada apa-apa. Syaitan tak ada apa-apa. Syaitan pernah takut laluan yang Umar lalu. Sebab apa kan? Iman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kan? Ustaz cakap boleh, Ustaz semua Ustaz kena. Memanglah. Saya kalau kena pun saya tahu apa saya buat. Tapi tuan-tuan, kita baca sebab apa Quran? Quran ni kitabul huda. Ni kitab petunjuk, bukan kitab yang kita nak baca lepas takut nampak hantu. Kalau macam itu kita buat, takkan jadi apa? Kalau jadi pun dengan izin Tuhan Jalla wa Ala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh jadilah insya-Allah kan. Jadi kita tahu kan Quran dia bukan buku novel nak susun cerita tak, dia buku, dia kitab petunjuk dan juga pengajaran. Kitab hidayah pada kita. Allah tak susun, maka Allah sebut dalam ayat ni, kemudian baru Allah sebutkan kenapa Allah suruh sembelih lembu itu. Sebab pembunuhan yang dibuat. Lepas dah habis cerita, mereka tanya banyak soalan, kena cari lembu yang susah tu semua, akhirnya Bani Israel boleh menyembelih seekor lembu yang Allah Subhanahu Wa Taala ingini. Lepas mereka sembelih itu, masuk ayat yang ke-73, Allah sebut faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan selepas lembu tu disembelih, yang ni dalam riwayat Israiliyat yang banyak dibawa kadang-kadang oleh tafsir Ibn Katsir, banyak bawa riwayat Israiliyat. Tapi Israiliyat yang tu kadang-kadang boleh diterima sebab asas dia ada. Tak semua Israiliyat kita nak kata tak betul. Kan? Ibn Katsir dalam manhaj dia disebut Israiliyat ni ma lam ukadzibuhu wala usaddiqhu. Aku nak kata tak betul pun tak boleh, nak kata benar pun tak boleh. Sebab kadang-kadang ada yang benar dan memang banyak yang salah, tapi ada juga yang benar. Seperti nama lelaki yang bersama Nabi Allah Musa dalam kapal tu, nama dia Khidir kan. Quran tak kata nama dia Khidir, tapi Israiliyat yang kata dia Khidir. Nabi sahkan betul nama dia Khidir, Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nama dia Khidir. Itu Israiliyat tapi betul. Ada juga Israiliyat yang tak betul. Tapi antara Israiliyat yang taklah teruk sangat dia punya cerita ialah cerita yang ni. Faqul nadribuhu bi ba'dihha, maka dikatakan dan kami katakan kepada mereka supaya ambillah sebahagian daripadanya. Sebahagian apa kan? Sebahagian tu ialah anggota daripada lembu yang telah engkau sembelih. Dalam riwayat Israiliyat nyatakan ada yang kata yang diambil tu ialah ekor lembu tu. Ada yang nyatakan bahawa lembu tu punya kaki dan sebagainya, Allahu a'lam. Tapi Allah suruh ambil sebahagian daripada bahagian lembu tu supaya pukul pada mayat yang dah mati tadi. Faqul nadribu, pukullah olehmu dengan sebahagian ataupun dengan anggota lembu yang kamu dah sembelih tu. Jadi Nabi Allah Musa dia ambil sebahagian dalam, wallahu a'lam, mungkin ekor lah yang paling mudah, wallahu a'lam dah. Israiliyat kata ekor, ada yang kata dia punya kaki yang belah belakang, ada yang kata dia punya keting, wallahu a'lam. Tapi nak kata ekor ke apa, yang penting satu part daripada lembu tu punya anggota Nabi Allah Musa ambil dan ketuk kan. Ketuk kan. Ketuk ni Nabi Allah Musa ada macam-macam ketuk. Ketuk tongkat belah lautan, ketuk asaya, ketuk tongkat untuk nak tebas daun-daun supaya gugur, supaya ghanami, supaya dia punya kambing boleh makan. Ni tongkat Nabi Allah Musa yang penuh dengan mukjizat. Kali ini bukan ketuk dengan tongkat, ketuk dengan bahagian daripada bahagian lembu tu, ketuk pada mayat yang dijumpai tadi. Dan ketika ini semua Bani Israel kebanyakannya yang bertelagah, yang saling tuduh-menuduh tu ada. Pada ketika itu ada melihat apakah yang bakal berlaku pada ketika itu. Termasuklah anak saudara yang bunuh tu pun ada. Tuan, sebelum ni tuan, ada banyak kes yang Allah Subhanahu Wa Taala dah bunuh dan hidupkan balik Bani Israel ni. Bahkan ada yang dah pernah mati pun dalam kalangan mereka yang melihatnya, ada pernah mati pun. Tapi tuan-tuan, anak saudara yang bunuh ni dia tak ambil pengajaran. Dia Bani Israel, dia tak ambil pengajaran. Dia tak terfikir Allah ni dia berkuasa menghidupkan dan juga mematikan. Buat apa? Aku dah bunuh 4 saudara aku ni, buat Allah hidupkan balik macam mana? Patut dia fikir macam tu sebab Allah dah pernah buat banyak kali dah. Allah dah panah mereka dengan petir masa mereka bunuh, masa mereka sembah anak lembu. Allah hidupkan balik. Allah hidupkan balik. Depan mata, wa antum tanzun, kamu semua melihat perkara tu. Kan Allah menghidupkan yang mematikan. Tapi Bani Israel tu sampai ke kisah yang seterusnya ni pun dia tak ambil pengajaran, Tuhan.
dia tetap bunuh empat dara dia juga. Dia tak fikirkan kalau Allah hidupkan balik macam mana. Sebab Allah memang ada rekod dah hidupkan balik dah. Ramai yang mati di kuasa Tuhan. Tuan, kali ni tuan-tuan, Nabi Allah Musa dia ambil sebahagian daripada anggota lembu ni, dia ketuk, faqulna dhribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah kaedah, demikianlah Allah menghidupkan apa yang telah mati. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan Allah memperlihatkan dia punya ayat, dia punya tanda-tanda kekuasaan dia, la'allakum ta'qilun, supaya kamu ni menjadi orang yang berakal. Bahasa Melaka dia supaya jadi orang berotak sikit, ada otak sikit. Quran kata apa, la ya'qil walakin la ya'qil, tapi kamu jadi orang-orang yang la ya'qilun, tak berakal. Bahasa Melaka dia tak ada otak ke? Tak berakal. Allah sebut dalam Quran tu. Yang ni Allah sebut la'allakum ta'qilun, kami hidupkan balik mayat ni supaya kamu ni jadi orang yang berfikir sikit depan ni. Fikir sikit dengan kepala otak tu, fikir sikit. Nak cakap apa-apa fikir dulu, nak buat apa fikir dulu. La'allakum ta'qilun. Nak bunuh fikir dulu, nak bunuh buat apa fikir. Allah suruh fikir. Tuan-tuan, dalam riwayat Israiliyat ketika Nabi Allah Musa alaihi salam ketuk dengan sebahagian daripada anggota lembu yang telah disembelih ni tuan. Mayat yang mati tadi bangkit kembali hidup. Cuma kali ni dia hidup sebentar sahaja, dia tunjuk siapa yang bunuh dia. Tuan bayangkan tuan, mayat tu dia kita kalau jenazah dah meninggal dunia kan, kita bacakan surah Yasin macam yang Nabi SAW sebut dalam beberapa riwayat hadis kan. Laqinu mautakum, dan kita bacakan Quran yang kadang-kadang kita bacakan pada jenazah. Kalau jenazah tu bangun balik juga. Tengah-tengah dia bahagia tu semua datang, saudara mara datang bacakan Quran. Tiba-tiba dia bangkit balik, kita rasa tuan. Kita lari macam Do mati dulu ke Mina mati dulu? Kan? Mina mati dulu, Do mati dulu, Mina. Sekali dua-dua bangkit balik. Kan? Yang bawa keranda, Pak Imam yang ke kopiah pun semua berterabur lagi. Kita macam tu. Kita tak rasa mayat mati bangun bangkit balik, kita tak rasa tu kuasa Tuhan. Tu tahap-tahap iman kita lah. Tapi Nabi Allah Ibrahim dulu dia pernah cincang kan, burung tu dia pernah cincang. Dia kata wa idh qala Ibrahim li rabbi kaifa tuhyil mauta. Dia tanya, ya Allah, bagaimana kau menghidupkan yang mati? Kaifa tuhyil mauta. Nabi Allah Ibrahim nak tahu macam mana kau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, adakah kau tak beriman pada aku? Tak. Nabi Allah Ibrahim dia walakin liyatma'inna qalbi. Aku cuma nak bagi keyakinan pada diri aku. Itu nak tenangkan diri aku. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaik. Ambil burung, cincang dia, pecahkan dia ke mana-mana tempat. Lepas tu panggil balik dia. Dia datang dengan tanda yang Nabi Allah Ibrahim tanda, dia datang balik hidup kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Menghidupkan yang mati tuan, patut kita hari ni nampak yang mati hidup kembali, kita rasa Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Memang ada walaupun dia bukan dalam bentuk manusia mati hidup balik, korek balik tanah kubur bangun balik, tak macam tu kan. Tapi tuan-tuan tengok banyak pokok yang mati hidup balik kan. Ada kawan saya dia baru pergi England ke mana, dia baru pergi masa dulu cerita dia dulu ni kan. Dia pergi Oxford ke mana dia pergi. Dia tak pernah pergi belajar, kita pergi lokal je. Dia pergi sama jauh-jauh kan. Dia ambil gambar pokok yang dah mati masa musim salji. Mati lah pun kering, tak ada mati kan. Lepas tu pokok tuan, lepas musim tu habis, hidup balik pokok tu. Dia rasa tak tebang pokok ni, dah mati dah pun tebang je lah. Burung tak tebang sebab apa? Sebab hidup balik lepas tu. Sebab ada ikan tuan-tuan, ada sejenis ikan, tuan-tuan tengok dalam National Geographic kan. Ada ikan yang dia mematikan diri dia pada musim kemarau dalam batu. Dia kerahkan diri, dia mati dalam tu. Bila musim hujan balik, musim penghujung balik, batu tu masuk balik dalam laut, dia dapat nyawa balik. Hidup balik dia. Dia memang mematikan diri pada musim kemarau. Memang dia mati bermusim. Lepas hidup balik. Tuan, walaupun hari ni Tuhan tak bangkitkan balik ramai orang yang mati, Tuhan buat macam-macam hal yang lain untuk bagi kita nampak tentang keajaiban kekuasaan Tuhan Jalla wa'ala. Kita ingin kena belajar untuk menundukkan diri pada kekuasaan Tuhan yang sangat hebat. Jangan takut pada apa? Kalau kita takut sangat pada makhluk-makhluk gaib, tu yang dia suka.
apa yang dia suka. Kita kena gangguan ke apa, kita takut tu yang dia suka sebenarnya kan. Tapi cakap tak semudah merasai lah. Saya pesan kat tuan-tuan ni tak semudah lah macam mana. Kita kena pupuk sikap tu. Saya sendiri, tuan-tuan semua sama-sama lah kita. Kena pupuk sikap supaya kita ni takutkan Tuhan Jalla wa'ala. Takutkan Allah, apa yang kau nampak tu? Benda yang kau nampak tu, makhluk gaib yang kau nampak tu tak lebih besar. Dia punya musibah, banding musibah kau depan Tuhan nanti. Kau sembahyang pun tidak. Apa nanti kau jawab apa depan Tuhan? Penting kan tu? Takut neraka Tuhan lebih afdal. Takut azab yang tu. Kalau kita fikir yang tu setiap hari, tak ada masa kita, setan datang munculkan diri depan-depan kita pun kau setan kau pun dalam neraka Tuhan, aku tak tentu lagi. Macam mana kau nak buat? Dia cakap tu dekat syaitan kan. Dia pun fikir dua kali nak ganggu, nak kacau kita kan. Tuan-tuan, kali ni Allah hidupkan balik yang mati tu. Orang mati ni, pak dara yang mati ni, dia tunjuk anak saudara aku ni yang bunuh aku. Dia yang bunuh aku. Dan maka pecahlah tembelang anak saudara dia ni yang bunuh dia depan orang awam. Allah buktikan kebenaran. Dia bangkit tu, dia bangkit, hidup balik. Lepas Allah Musa ketuk dengan dia punya bahagian daripada binatang tadi, dia bangun balik. Dia bangun, dia kata ni, anak saudara aku ni yang bunuh aku ni. Tuan-tuan, tuan bayangkan tuan, tengah-tengah orang ramai tu, adalah kawan tu yang bawa kes kepada Nabi Allah Musa. Dia punya trik, kalau dia bawa kes, takkanlah orang nak tuduh dia. Dan dia memang terbukti berjaya memecah dia. Ni, dalam ayat tadi kita baca, fadara'tum fiha. Lepas dia bawa kes kepada Nabi Allah Musa, ramai orang ni saling tuduh-menuduh ni. Tolak-tolak, tuduh-menuduh. Kau yang buat, kaum kau yang buat, kaum kau yang buat, kaum kau yang buat ni kan. Dia kaum-kaum untuk bertelagah. Yang bunuh tu syok lah. Dah gaduh dah, aku selamat ni. Tiba-tiba Tuhan bangkitkan balik, dia kata ni, anak saudara aku, dia yang bunuh aku, dia nak harta benda aku ni. Tuan, tengah-tengah orang awam, tuan, betapa aibnya perkara tu tuan. Kita tuan, banyak hal yang kita buat, Allah simpan aib kita tuan, kena syukur dekat Tuhan, aib kita tu Allah simpan. Sampai masa kalau kat dunia Allah bongkarkan keaiban kita takkan boleh bercakap dekat mic ni lagi dah. Kalau aib kita terbongkar, Allah tak simpan. Allah ni dia sattar. Dia Tuhan yang maha menutup keaiban orang ni. Dia ghafur, dia ampun dan dia tutup keaiban kita ni. Tak syukurlah Allah tutup aib kita tuan-tuan. Kalau Tuhan buka macam mana Bani Israel ni, Tuhan buka aib ni, ada ni, ustaz isap rokok, benda Tuhan buka tuan-tuan. Nampak kan rokok yang kita isap kat depan orang. Ustaz tu mengajar agama tu isap rokok. Nampak kan keluarkan viral ke apa. Tak kena aib kita tuan-tuan. Tak kena aibkan kita. Tapi Tuhan dia setar, dia maha menutup keaiban. Dia tunggu kita minta ampun kat dia, dia tutup aib kita. Bani Israel ni Allah dedahkan siapa yang buat jenayah ni. Setelah Allah dedahkan siapa pembunuh, dia malu tuan, sebab orang ramai nampak, kau yang buat tuan. Nabi Allah Musa alaihi salam mengharamkan dia daripada mewarisi satu sen pun harta pak dara dia. Pak dara dia tu lepas dah bangkit balik, dia tunjuk siapa yang bunuh dia. Lepas tu tuan-tuan, dia mati kembali. Allah matikan dia kembali. Dia matilah. Nabi Allah Musa alaihi salam, yang ni, hukum yang ni tuan-tuan kekal sampai hari ni. Dalam kaedah fiqh kita pun sama. Anak-anak yang bunuh bapa, dalam hadis Nabi sebut kan, al-qatil la yaris, pembunuh tak mewarisi harta orang yang dibunuh. Asalnya dia mewarisi, dia faraid, dia mewarisi harta ayah dia. Tapi kalau dia yang bunuh ayah dia untuk nak mewarisi harta, apatah lagi dia yang bunuh, dia tak dapat sesen sekali pun. Tak dapat tuan. Jadi syariah tu kekal sampai hari ini. Syariah menyembelih korban pun ada, kekal sampai ke kita. Siapa yang bunuh tak boleh mewarisi, syariah tu pun kekal pada kita hanya. Siapa yang bunuh untuk tujuan nak rebut harta tu, dia tak akan dapat mewarisi harta yang disebutkan kan. Man ista'jala syai'in qabla awanihi awaqibu bihurmanihi. Kata dalam kaedah fiqh, sesiapa yang bersegera, yang terburu-buru untuk mewarisi harta qabla awanihi, sebelum dia dapat mewarisinya, dia tak akan dapat mewarisi satu sen pun harta apa yang dia nak. Tak boleh. Jadi kita boleh kiaskan bab ni, siapa yang buat jenayah untuk nak dapat sekian-sekian, dia takkan dapat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat ni demikian tentang kisah Bani Israel tu, dia tak dapat mewarisi sesen pun harta daripada pak dara dia sendiri, walaupun pak dara dia Allah matikan semula. So qasas 10. Tapi tuan-tuan, ayat 73 tuan baca, 74 tuan baca kat rumah nanti kan. Lepas jadi kes ni tuan-tuan,
thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Lepas tu ingatkan insaf, ambil pengajaran, ramai-ramai ambil pengajaran dah. Tapi tu ramai-ramai yang nampak peristiwa tu pun tetap hati mereka keras macam batu, bahkan lebih daripada tu. Kekal tak ambil pengajaran. Bukan kes yang ni saja, kes yang dulu mereka dah langgar hari Sabtu Tuhan dah jadikan mereka khinzir, dah jadikan mereka ni beruk yang hina, kiradah khasiin. Sebelum ni Tuhan dah panah dengan peti, Tuhan dah buat macam-macam pada mereka sampai kes yang hari ni mereka bunuh ni, Allah bangkitkan balik mayat tu pun tak ambil pengajaran. Allah kata thumma qatat qulubukum min ba'di dzalik, kemudian mereka ni qasat, keras lagi hati kamu ni, min ba'd, selepas itu, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, ataupun lebih keras daripada tu. Batu, Allah kata batu yang keras tu, hati kamu lebih keras pada batu tu. Sebab batu tu, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu yang keras pun, akhirnya batu tu dia akan pecah untuk mengalirkan sungai-sungai. Kan batu ni dia akhirnya pecah kan, sebab akan keluar mata air pada batu-batu tu. Dia mengalirkan sungai kat kita hari ni. Batu yang keras pun akhirnya pecah. Ada batu pula yang wa inna minha lama yashaqqaqu fayukhriju minhul ma. Ada batu yang dalam dia tu ada air mengalir keluar. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada pula batu-batu yang runtuh kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Batu tuan-tuan akhirnya runtuh, batu akhirnya mengalirkan sungai, batu akhirnya mengalirkan air. Tapi hati kamu bangsa Yahudi Bani Israel tuan memang keras lebih daripada batu. Kawan-kawan saya dia ada satu dialog, kalau orang keras hati ni dia kata apa? Cerita dulu-dulu lah. Roy, hati kau keras Roy, dia kata. Cerita apa kan? Azura ke cerita apa? Yang Jamal Billah berlakon tu, cerita apa? Dia kata Roy, hati kau keras Roy. Tak, kita tuan-tuan hati keras tuan-tuan, janganlah jadi macam keras macam Bani Israel ni, teruklah tuan-tuan. Batu lebih keras pada batu. Tak sedar diri, tak insaf dengan pengajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tak mahu macam tu. Mudah-mudahan tak macam tu lah insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berkati, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan, saya dah lupa nak sebut tuan-tuan tadi tuan-tuan. Saya bermusafir sekarang ni. Saya ada urusan nak segera. Saya dah jamak sampai solat tadi. Saya dah takdimkan saya punya solat Isyak tuan. Saya ingat saya nak gerak dulu. Saya mohon maaf, ada urusan sikit, saya nak bermusafir rentas negeri je. Ada surat kau tengok, kita ada surat. Ada surat tuan, ada surat. InsyaAllah saya mohon maaf, saya nak undur diri dulu. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallimah Ibrahim al-hikmah 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman al-hikmah fahimna. وفهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع الجبال وسبحنا والطير وكنا فاعلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.